A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala aidan wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pagi yang bahagia ini, Allah masih lagi memberikan kehidupan kita. Allah masih lagi memberikan satu peluang kepada kita. Allah masih lagi meneruskan nikmat kehidupan ini kepada kita. Mudah-mudahan pada pagi ini, kalau kita duduk di negeri kita di Negeri Sembilan, kita cuti. Kalau kita duduk di negeri Kelantan, di negeri mana, Terengganu, Johor, Kedah, hari ni hari kerja, ya. Apapun kita doakan, mudah-mudahan setiap hari kita yang Allah berikan peluang untuk hidup ini, Allah bagikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah bagi kepada kita kelapangan daripada sebarang kesulitan. Bahkan Allah bagi kepada kita kemudahan untuk kita terus menghadapi sebarang bentuk cabaran, ujian dalam kehidupan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak rasa sebagai manusia yang ditinggalkan, manusia yang disingkirkan, manusia yang digolongkan dalam kategori kerugian. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan kebahagiaan dan sentiasa mendapat kenikmatan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, pagi ini saya mungkin nak kongsi dengan semua sahabat-sahabat kita yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ayat yang saya bacakan tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang pada kita untuk saling ingat memperingati, ya. Itu tanda kita sayang, itu tanda kita kasih. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana dengan peringatan memberi manfaat untuk orang yang beriman. Ya, seperti yang kita buat, seperti yang kita adakan, seperti yang kita laksanakan, walaupun secara maya, ini di antara satu jalan, satu proses untuk kita saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, saling bantu membantu. Itu tanda saling kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam apa jua keadaan, pada pagi ini saya nak sebut tentang namanya nasihat yang digalakkan, nasihat yang baik dalam kehidupan. Sesungguhnya perkara yang paling mudah memberi nasihat, tapi paling payah dalam hidup menerima nasihat ataupun teguran. Siapa pun di kalangan kita nak bagi nasihat tak payah suruh, kan? Boleh je kita bagi nasihat, boleh je kita bagi teguran. Oh, nampak je salah, terus cerita, bagi tahu, kan? Tapi yang paling susah ialah nak menerima satu-satu teguran, nasihat yang mungkin membuatkan rasa emosi kita, bahkan sedikit mencabar nilai keegoan pada diri kita sendiri. Itu di antara perkara yang kita rasa perlu untuk sama-sama lihat dalam kehidupan ini, apa yang perlu kita buat. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka apabila kita melihat kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut pada kita semua, Allah berikan satu rangsangan positif kepada kita semua. Bila mana Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada masyarakat, ya. Khair ummatin ukhrijat linnas, daripada manusia. Kita doakan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, kita orang yang menyantuni manusia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang diberikan panduan Al-Quran dalam hidup, kita lah sebaik-baik umat untuk dijadikan sebagai contoh tauladan kepada masyarakat yang lain. Mudah-mudahan mereka melihat Islam pada diri kita sebagai satu jalan untuk dekat dengan agama yang suci dan indah ini. Dan sahabat-sahabat rahimah, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf bukan hanya sekadar kita nak mengajak kepada kebaikan,
tapi kita juga berperanan untuk mencegah kepada kemungkaran daripada sebarang bentuk yang dilarang dalam agama. Ya. Sahabat rahimakumullah sekalian, jikalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan perihal untuk kita jadi sebaik-baik umat, untuk kita jadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, maka apa asas yang perlu kita ambil, apa asas yang perlu kita buat dalam kehidupan ini? Ya, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ya, ada beberapa perkara yang perlu ada untuk kita. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, asas dalam hidup kita, kita kena jadi orang yang baik dan menjadi umat yang terbaik. Sebab itulah nak jadi orang yang terbaik, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, untuk sampai tahap al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, perlu ada beberapa ciri. Pertama, orang itu mestilah ada ilmu, mesti berilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak beramal dengan sesuatu yang kita ambil tanpa asas? Sebab tu Al-Imam Abu Lais kata, untuk orang yang menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, melarang, mencegah kepada kemungkaran, sudah pasti dia kena ada ilmu. Maka bila dia tengok satu-satu benda yang namanya kebaikan, nescaya dia akan buat dan dia akan ajak orang untuk buat. Sebab itu adalah di antara saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi, ya, dia dapat satu pahala, sunnatan hasan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Dan satu lagi, nilai kebahagiaan, nilai tambahan kebajikan bila mana orang melakukan amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yang kita buat, dia ikut apa yang kita buat sebab kita tahu itu adalah sunnah Nabi. Itu namanya ilmu. Sebab itulah bila mana nak buat kebaikan ni, bukan kita pakai terus buat. Kita kena tahu, oh ini sunnah Nabi, oh ini yang diajar oleh agama, oh ini yang disuruh dalam Quran, oh ini yang Allah perintahkan. Sebab tu nak capai tahap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, perkara pertama, mestilah orang itu ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, sekali orang katok kepala kita, tuan-tuan. Ya, itu satu. Yang kedua, orang yang nak buat kebaikan, nak tegur perkara yang namanya keburukan, kejahatan, mesti dia datang dengan keikhlasan. Ni perkara yang kita dengan Allah yang tahu. Kadang-kadang nak tegur tu bimbang-bimbang, kita nak jatuhkan ayat muka dia, nak aibkan dia, ya, nak burukkan dia, wal'iyazubillah misalnya. Maka sebab itulah bertitik tolak daripada namanya keikhlasan. Untuk kita buat kebaikan, dia main daripada hati, dia main daripada diri, kan? Tak payah paksa, dia sendiri akan buat. Bagi contoh macam kuliah kita pada malam ni, kalau dia memang seorang pencinta ilmu, di mana-mana platform agama, di mana-mana platform ilmu, di mana-mana platform kebaikan, dia akan duduk singgah walaupun tak sampailah 1 jam, tapi dia singgah dia dengar, oh kawan ni, siapa ni bercakap ni, oh ustaz ni, ustaz mana? Ustaz Nabil, oh boleh tiap sudah. Contoh, tapi dia dengar juga. Dia dengar bahawa Nabi sebut suruh buat baik, dia dapat pahala. Dia dengar contoh kan. So dia buat baik. Tuan-tuan, ni kita ambil kebaikan walaupun sekejap. Mudah-mudahan kebaikan itu menjadi satu saham pada kita, sebab kita dah buat satu benda kebaikan. Baik. Seterusnya, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ialah kita kena ada nilai keikhlasan. Kita nak tegur, kita nak tunjuk baik, bukan kita nak tunjuk pandai, tapi kita datang dengan keikhlasan, kita nampak keburukan yang orang boleh buat. Tuan-tuan, satu kisah lah, ya, yang saya nak kongsi. Masa Syawal lepas, bukanlah pada hari raya tu, tapi dalam bulan raya tu, Syawal tu, ya, orang Melayu kita ni tak habis Syawal, tak habis lagi open house. Ni dah masuk Zulqaidah, masih lagi open house. Selagi mana ada open house, selagi tu dia buat kenduri. Tak apa, bagus. Dia mengajak untuk orang datang rumah ziarahi sambil kita menyantuni sahabat-sahabat dan saudara mara kita. Bagus. Alhamdulillah. Walaupun tidaklah diletakkan sepanjang Syawal untuk kita buat open house, tapi tak apalah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, masa Syawal yang lepas, saya pergi ke supermarket pasar raya, ya. Bila mana orang rumah kata, bang, barang-barang rumah dah nak habis ni. Biasalah Syawal,
Ramadan kan, balik kampung tu dah habis dah stok. Masuk Syawal, orang kata abang, barang-barang beli dah sikit untuk kalau siapa-siapa main rumah. Saya orang biasa lah orang lelaki ni, list senaraikan apa barang-barang yang nak dibeli. Sebab orang lelaki ni dia punya prihatin, pesan 5 barang, balik 50 barang. Tu orang lelaki, bagi orang lelaki ni. Tapi orang perempuan pula bukan tak bagus. Dia nak jimat, dia nak pastikan suami dia dapat berhemah dalam membeli dan sebagainya. Balik-balik sekali lagi dipasang radio klasik tuan-tuan. Memang kena sampai ke malam. Bukan pesan 3 barang je, bawang, gula, ikan. Yang pergi beli susu, yang pergi beli beras ni sampai tu. Dia pasang lah radio tu. Jadi tu prihatin. Jadi saya pun minta lah rumah saya, isteri saya, tolong catatkan senarai barang yang nak beli. Dia pun catat, dia pun hantar by WhatsApp. Orang zaman sekarang WhatsApp kan. Sampailah ke kita. Kita pun pergi ke pasar raya, tengok barang tadi pun beli. Ya betul. Daripada 5-6 barang yang dikirim, maka penuhlah troli yang saya sumat. Itulah keadaannya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Tak apa. Apapun bila dah beratok, ramai pula. Biasalah Syawal, orang nak beli stok mungkin open house. Maka kita pun tunggu. Sampai satu masa, lama pula orang bayar ni kan. Yalah penuh troli masing-masing. Maka saya pun ambil keputusan, sambil-sambil balik handphone, hantar mesej kat bini. Tu tanda sayang dan prihatin kat bini kita. Bila mana isteri-isteri ada suami yang macam ni, jangan banyak membebel. Ikut je. Bila lelaki pula tanya macam saya mesej kat rumah kan, ada nak beli apa-apa lagi nak tambah. Dan lagi nak tambah di ujung tu. Padahal dia tahu dia tengah beratok kan. Jadinya bila isteri saya kata, "Jap nak tengok." Sobok teh pula dah. Yang tadi dia dah kirim dengan SKP, dengan apa semua, segala bagai tu, rupanya nak teh lagi. Sobok teh. Kita pun tengok, lambat lagi ni. Tak apa. Tunggu dululah. Sekali kalau Dan ni nak lari, nak pergi ambil, tak tunggu je kan. Dekat lorong makanan minuman tu. Tinggal sekejap troli, tengok tak bergerak lagi depan, syuk lari. Lepas tu tengoklah sampai dekat kawasan jual tumbuk teh tu. Allah, segala jenis mak nenek teh pula dah kan. Teh Bo, teh Lipton, teh Ahmad, kan, segala jenis teh. Alamak, teh mana situ? Memang semua kita minum. Ambil gambar pula, tanya pula, hak mana satu pilihan di hati. Dia pun hantar gambar teh Bo bang. Teh Bo pula dah. Tengok teh Bo ada uncang 10, ada yang uncang 30. Alah, mana satu ni? Ambil tangkap gambar. Bukan bang, bukan uncang, sabuk saja. Plastik warna yang merlip-merlip tu. Ambil pula gambar. Dia kata, yes, betul bang. Berlari lah kita dah waktu pula kan. Tapi tak sampai seminit, kita pun berlari balik. Tengok troli kita dah ditolak ke tepi. Dan ada orang telah ambil tempat saya tadi. Ni cerita dia. Bermula episod drama. Apa yang berlaku? Saya pun tarik balik troli tadi. Saya duduk pada barisan. Saya sambil perhati lelaki dan perempuan, suami isteri, yang saya yakin lebih berusia daripada saya. Daripada watak yang saya lihat, walaupun pakai mask, mereka lebih berusia daripada saya. Tapi kedua-duanya tidak memandang saya, bahkan langsung tidak memberikan apa-apa kata-kata terhadap saya. Yang mereka tahu bahawa itu adalah troli milik saya. Dan saya yakin mereka tahu bahawa itu tempat saya yang saya tinggalkan sementara untuk saya pergi ambil sebut teh tadi. Tak apalah, dalam diri saya, kita manusia ni fikir baiklah kan. Bila nampak orang tu duduk tempat kita, sebab kita duduk, kita pergi tolak, kita pergi tempat lain, maka kita pun diamlah dalam diri. Tak apalah, biar-biarlah dia ambil tempat kita kan. Mungkin dah dia lama tunggu, tak gerak-gerak troli ni. Tapi padahal orang depan saya tu baru seorang je banyak. Jadi maksudnya baru bergerak satu je. Patutnya dia duduk belakang saya lagi. Tak apa, sebab saya bukan jauh mana pun. Tak apalah. Tapi fikir-fikir, tak apalah, dia nak cepat kot, fikir dia lah. Lepas tu fikir lagi, fikir semua fikir khusnuzan kan. Anak dia dalam kereta kot, dia nak cepat, lagi kesian kat anak-anak tunggu. Tak apalah lagi. Lepas tu fikir lagi, kot dia nak terberak kot tu, kot dia sakit perut kot, dia tak boleh tunggu lama ni. Tu sampai tahap tu khusnuzan ni, ambil lah. Lepas tu bila sampai ke satu tahap, saya fikir balik, kalau kita membiarkan perkara kesalahan ini dijadikan sebagai rutin dalam kehidupan, nescaya orang awam akan pandang hak salah tu adalah betul. Sebab tidak ada teguran, tidak ada nasihat. Itulah atau tidak apa yang saya fikirkan. Saya rujuk pada guru-guru saya, betul. Dia kata kena tegur, kena sampaikan maklumat, kena terangkan. Kalau benda tu melibatkan dari sudut adab, akhlak ataupun segala segi yang melanggar dari sudut agama, sudah pasti kita kena tegur.
Saya rasa ni adab dan akhlak. Kalau saya dia boleh potong, bimbang, ikutlah nanti makcik yang lebih tua, mak ayah kita yang lebih tua uzur, tiba-tiba dia potong macam tu je kan, tak rasa bersalah. Saya pun diam-diam sampai tahap dia dah nak bayar, maka saya pun cakap kat dia, tuan, puan, saya rasa tuan-puan telah ambil tempat saya. Sebab saya bawa troli tadi di sini, saya berada di belakang lelaki India yang depan saya tadi. Dia beralih menghadap saya, terus dengan tingginya suara, dia tekan bahawa, mana dah? Mana dah? Oh, kita pun tersentak tuan-tuan. Darah muda tuan-tuan, jangan dicabar. Tapi astagfirullahaladzim. Terus saya cakap dah tuan-tuan, tuan-puan, saya tahu tuan-puan telah potong barisan, tuan-puan ambil tempat saya. Cuma saya nak nasihat, jangan buat macam tu lagi. Dan kalau nak potong laluan saya ni, saya bagi. Minta izin. Kita orang Islam ni ada adab. Minta izin. Tidaknya bersuara sepatah dua kata bagi orang tu tersedar. Dia kata nak minta izin apa? Ni tempat orang awam. Kan? Orang awam dia ni. Apa pula tak beradab? You yang tak beradab. Main teruk-teruk, main sondol-sondol. Kita pun astagfirullahaladzim. Wal'iyyazubillah ni sani. Ini di antara benda yang kita ambil sebagai intipati dalam hidup. Bahawa asasnya jangan kita nampak semua yang kita buat betul, dan apa orang yang tegur tu semua nampak kita salah. Tak, ada yang kadang-kadang kita kena timbang. Dalam hal ni tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya biar je bila dia duduk bebel. Yang syoknya mereka ni lebih tua daripada saya. Saya tak apa, kalau nak ambil tempat ambil lah. Cuma bersuara bercakap lah bahawa benda tu ada sikit kesilapan daripada pihak dia. Tak apa, kita terima. Tapi apapun, bila dalam diri pejam mata, terima sajalah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, moral of the story, bila kadang-kadang kita sebut pada mereka dengan ikhlas sebab kita sayang, kita tegur tu sebab kita prihatin terhadap apa yang berlaku, bimbang nanti dia ulang kesilapan itu kepada orang lain, wal'iyyazubillah. Maka inilah saya ambil macam mana kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, perkara yang pertama kita kena ahli ilmu, kedua datangnya keikhlasan, ketiga kita nasihat tu kerana Allah. Dan sebab itulah kita sebut dengan nada suara yang baik, yang mudah difahami, dan paling dia boleh terima. Itu pun tak boleh terima, ya. Sebab yang tadi saya sebut, kita ada ego, kita ada orang kata apa, dalam diri kita ni dia susah untuk terima sebarang bentuk teguran. Tapi tak apa tuan-tuan, ambillah sebagai satu pengajaran. Dan yang terakhir, biarlah satu benda yang kita tegur itu ataupun satu nasihat itu kita mulai dalam kehidupan kita. Itulah pesan daripada Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi untuk kita memenuhi syarat an-nahyu 'anil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita nak tiru contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil sebagai contoh ada beberapa etika dan tata cara. Antaranya disebut bahawa kita nak menegur, ambillah daripada contoh dalam surah Taha ayat 44, ayat yang saya baca di awal tadi. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun dan sahabatnya, saudaranya, iaitu Harun, wa qula lahu qawlan layyinan, berkatalah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Bukan lembut tu yang macam pondan tu, waktu pondan saja buat lembut. Qawlan layyinan ni dengan gaya bahasa yang lembut, gaya bahasa yang lunak, yang orang dengar tak sentak, yang orang dengar tak terkejut, yang orang dengar dengan nada yang tidak terlalu beremosi. Qawlan layyinan. Kata Allah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia memberikan nilai kesedaran kepada orang yang ditegur, aw yakhsha, ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kesilapan yang dia buat. Itu pesan Nabi Allah suruh Nabi Allah Musa tunjuk contoh yang baik dalam teguran ini. Kita ambil bahawa dalam tata cara kita nak menegur, gunalah gaya bahasa qawlan layyina. Salah satu ya. Jangan terus jongkah. Kalau jongkah takut orang yang kita tegur tu berlari dan depan ni tak mau main dah, kan? Ambil pandangan. Yang kedua tuan-tuan, kita nasihat kerana kita sayang. Kita nampak benda tu, kita bimbang, nanti dia macam tadi dah saya bimbang, dia akan buat kat orang lain. Nanti dia, anak-anak dia akan tengok, oh Pak potong. So tak ada masalah lah kalau kita potong lain. Kan? Berlari-berlari lagi potong. Tak ada adab. Kurang nilai akhlak kita tu tak sempurna. Bila orang tengok, macam ni ke orang Islam? Macam ni ke sekolah agama? Macam ni ke yang dididik? Kita tak nak. Jadi
kesalahan itu dipulangkan balik kepada diri kita. Walaiyazubillah min zalik. Ya. Maka kita tak apa, kita ambil pengajaran bahawa kalau kita salah, kita ubah. Kalau kita betul, kita kongsi sedikit panduan kepada kita bersama. Ya. Jadi mudah-mudahan sahabat rahimakumullah sekalian, dengan apa yang saya sampaikan, dengan tempoh yang terhad dan singkat ini, kita ambil peluang. Tambah-tambah macam mana kita nak jadikan sebagai akhlak yang sempurna, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bila orang tanya tentang adab akhlak Nabi SAW. Sayyidatuna Aisyah sebut apa? Kana khuluquhul Quran. Ambillah, contohlah seperti mana akhlak Nabi, kerana akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tuan-tuan, malam ni akan bermula majlis tilawah Al-Quran, majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2022 secara langsung dari Johor Bahru. Jadi tuan-tuan yang duduk di NIS 9, yang duduk di Selangor, yang duduk di Melaka contohnya, tak dapat sampai ke Johor, tuan-tuan boleh tonton secara langsung majlis tilawah dan hafazan Al-Quran di TV1 maupun di TV Al-Hijrah. Dan paling penting tuan-tuan, kita ada bersama dengan kita sentiasa ialah Al-Quran. Ya, kita ambil pengajaran. Jadi insya-Allah kita akan bersama dalam majlis tersebut. Saya juga akan bersama di sana. Dan sekarang ni dah berada di Johor. Saya akan bersama dengan anda juga insya-Allah untuk kita dengar alunan-alunan Al-Quran, untuk kita tadabbur kalam suci ini, untuk kita ambil pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara terus menerusi kitabnya, yakni Al-Quran. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya mohon maaf kalau pagi ini saya sentuh berkenaan dengan satu benda yang mungkin nampak ringan, mungkin nampak mudah, tapi mungkin berat untuk kita buat, mungkin berat lagi untuk kita terima. Tapi ini di antara penganjuran dalam agama atas dasar kita berkasih sayang kerana Allah, kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tak terus berada pada lembah kehinaan, berada pada landasan yang salah, untuk kita saling betul membetulkan, untuk saling kita tegur menegur, ya, tanda kita kasih dan sayang kepada Allah. Tuan-tuan, ada satu ketika, satu kisah terakhir saya nak bawa. Seorang ulama namanya Sultan Nuruddin Mahmud, ya. Dia seorang yang alim, ya. Ketika mana siang dia berpuasa, malamnya dia berqiyamul lail. Ini antara amalan yang paling banyak yang orang tak boleh nak challenge dengan dia. Dia orang yang baik sampai masyarakat suka kepada dia. Sampai satu ketika apabila mana dia buat satu majlis, ya, kerajaan, dia panggil gubernur-gubernur, dia panggil seluruh masyarakat. Allah datangkan rupanya dengan satu pesta, satu penganjuran itu, dia terlalai. Ketika mana dia dalam keadaan kelalaian itu, tidak diceritakan secara detail bentuk kelalaian, ya, tapi dia tidak seperti biasa. Jemputan yang turut bersama dalam majlis itu adalah seorang ulama, iaitu Ibnu Al-Wasati. Dia nampak Sultan ini lalai, maka dia pergi kepada Sultan Nuruddin Mahmud ini, terus ditegur bahawa dia kata, wahai tuan, wahai sultan lah, wahai tuan, wahai sultan kan, dia panggil wahai raja, macam kita lah, tuanku. Jikalau hari ini berlaku kiamat, dan ketika hari ini dalam keadaan gegak gempita, langit bergoncang, tiba-tiba seruan kepada kamu, wahai Nuruddin, datanglah kamu menghadap Allah di saat kamu tidak punya nur cahaya Allah. Teguran daripada seorang ulama. Maksudnya, kalaulah hari ini berlaku kiamat, hari lain engkau boleh engkau boleh qiyamul lail, engkau boleh puasa, engkau boleh banyakkan mengingati Allah. Hari ini kau lalai. Dalam keadaan kelalaian, kamu didatangkan dengan kiamat, kamu diminta untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan kamu tak, ialah masa lain kamu beribadat, hari ini kamu leka. Adakah kamu sudah bersedia? Ini teguran daripada seorang ulama. Terus dia menangis. Dia mengucapkan terima kasih kepada ulama ini, menegur. Konsep teguran tidak diceritakan sama ada cara berdepan ataupun secara one to one. Saya yakin ini di antara hikmah dalam teguran, ya, yang mana dalam tata cara juga tadi ialah kita tegur one to one, satu seorang-seorang. Depan ni jangan depan orang awam. Kita panggil dia, kita cerita. Ini tanda kita kasih dan kita sayang. Mudah-mudahan tuan-tuan, kisah-kisah yang saya bawakan, panduan daripada Al-Quran, bahkan daripada hadis An-Nabawi Syarif itu boleh memberikan sebagai satu nasihat. Maka penggulungannya Nabi sebut ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama yang suci, yang murni ini sebagai panduan untuk kita saling nasihat menasihati.
tegur-menegur antara satu sama yang lain, insya-Allah. Saya cukuplah sekadar itu peringatan ringkas kuliah pagi cara tak langsung secara terus dari Johor Bahru, Johor, bersama saya Ustaz Nabil Ahmad. Terima kasih tuan-tuan, minta maaf tuan gurau-gurau yang berlaku. Yang penting ambillah kutipan ilmu-ilmu santapan rohani kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Moga kita jumpa lagi. Jangan lupa tuntut majlis tilawah pagi ni dah ada majlis hafazan bermula lebih kurang pukul 9 majlis hafazan ya. Tuan pagi sampai ke petang. Malam ada tilawah. Kita tengoklah wakil negeri kita masing-masing. Ya, insya-Allah ya. Doakan perjalanan majlis berjalan dengan baik dan lancar, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi di lain masa di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.